أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selawat tafrijah dulu nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Anta tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati, yang dikasihi, yang dirindui. Berbanyak-banyak kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, limpah kurnia daripadanya. Kita kembali lagi bersiaran melalui alam maya dengan keizinan daripada Tuhan Yang Maha Esa yang penuh dengan pengasih dan penyayang ini, maka dia bagi lagi kita hidup untuk sehari lagi. Jadi bagi mengenang sahabat kita yang telah kembali ke rahmatullah kemarin, saya mohon untuk kita semua yang berada dalam ni sama-sama untuk menghadiahkan kepada beliau sepotong lagi Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para solihin, yang mana kita tahu sahabat kita ni orang yang rajin istiqamah di dalam kuliah. Saya ingat dia ikut saya sampai ke Taman Ipin pun dia ikut berkata dia pergi. Jadi semoga setelah dia kembali ke rahmatullah, kehadiran dia tetap dicatat oleh kiraman katibin sebagai orang yang istiqamah dalam kuliah. Dan saya dapat khabar hingga ke saat-saat dia nak meninggal dunia pun masih lagi hari terakhir dia menghadiri kuliah-kuliahnya. Dan kehadiran itu akan terus dicatat hingga sampai kiamat untuk orang yang istiqamah di dalam kuliah, masya-Allah. Jadi sama-samalah dengan penuh rasa kasih dan sayang kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah.
Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita seorang sahabat dengan sahabat yang lain, harapan kita tak ada lain melainkan bahagia dunia dan akhirat. Salinlah kita doa mendoakan. Begitu juga dengan seandainya mendapat perkhabaran mana-mana sahabat-sahabat kita yang pergi, yang kita pernah lupa pada hadiah yang tak perlu bermodal ini, iaitu dengan sepenuh doa. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kuliah kita, yang ni masih lagi di dalam surah An-Naba. Hari ini kita akan baca ayat yang ke-31 daripada surah An-Naba. InsyaAllah kita akan cuba sambunglah sampai ayat yang ke-40. Dan kita akan cuba sambung sebab hari ini penceritaan surah An-Naba hari ini, yakni dalam Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita bercerita, beritahu tentang nikmat-nikmat apa yang akan diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa. Seperti minggu yang lalu saya beritahu ketakwaan itu ada cirinya. Ada cirinya. Jadi kita banyak ciri orang bertakwa ni, tapi kita mungkin tak boleh nak ambil semua. Mungkin kita boleh ambil salah satu daripadanya. Sebelum tu kita baca dulu surah An-Naba ayat 31. Apa bolehlah ikut baca sendiri, sama-sama baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada ayat yang ke-31, 32, 33, 34, 35 dan 36. Ini adalah penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang balasan-balasan yang baik bagi orang yang bertakwa yang diletakkan di dalam syurga. Yang mana kita tengok pada ayat yang ke-31. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna lil muttaqin mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu ada kemenangan, mempunyai sebuah tempat kemenangan. Baik kita tahu tidak ada kemenangan yang lebih tinggi, tidak ada kemenangan yang lebih agung bagi seseorang mukmin itu kecuali memenangi syurga Allah Ta'ala selepas memiliki maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana nak jadi orang yang muttaqin, nak jadi orang-orang yang bertakwa ini ada beberapa senarai yang telah pun diatur oleh para ulama, yang telah pun diajar oleh para nabi dan juga rasul. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri
menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal sekali. Kita sebut alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang beriman dengan benda-benda yang ghaib. Benda-benda yang ghaib yang dimaksudkan di sini iaitu perkara-perkara yang sam'iyat, yang kita hanya mendengar tapi kita tak pernah melihat. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa yang ghaib? Pertama yang ghaib yang tak ada pada pandangan mata kita adalah Allah. Kita tak pernah melihat pada seketul, pada sejirim, pada sejuzuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu, kita beriman dengan kewujudan Allah taala dengan sepenuh yakin tanpa rasa ragu-ragu. Itu orang yang bertakwa. Yang kedua, banyak benda ghaib ni banyak. Nah, benda yang sam'iyat iaitu para-para malaikat. Kita beriman dengan kewujudan para malaikat. Dengan sebab itu kita berbimbang selalu untuk melakukan kejahatan kerana sesungguhnya kita sentiasa diawasi. Mana orang ni tak nampak, siapa yang mengawasi, siapa yang menulis, siapa yang mencatat, siapa yang memberi rezeki, kita tak nampak, tetapi kita beriman. Kita takut nak melakukan kejahatan. Setiap kali kita nak buat, seolah-olah kita ada yang sedang mengawal. Kita senang melakukan kebaikan kerana di situ ada satu kepuasan, kerana adanya yang sedang memberi ketenangan dan kelapangan. Ini yang dimaksudkan kita beriman dengan benda yang ghaib. Okey, apa lagi benda yang ghaib yang kita beriman? Alam barzah. Nah, alam barzah. Tidak ada seorang pun yang mati yang kembali menceritakan kepada kita, oh jangan, alam barzah ni begini-begini. Nah, keadaan di dalam dia gelap pekat. Tak ada yang cerita, tapi kita Rasulullah, kita beriman, kita terima dengan kehadiran dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Kita terima tanpa rasa ragu-ragu. Nah, setiap persoalan walaupun diceritakan kepada kita beratus-ratus kali, apa nak kena jawab soalan macam ni, soalan macam ni, soalan macam ni, ataupun yang disebut oleh ulama soalan bocor. Nah, memang soalan ni Allah Ta'ala dah bocor lama dah dulu. Suruh kita belajar dengan ilmu, dengan amal, itulah jawapan. Kalau kata periksa lah ni, periksa SPM, kalau soalan bocor itu memang habis lah, dibatalkan. Tetapi soalan Allah Subhanahu wa taala ni memang takkan batal. Soalan yang tetap, yang sama Allah bagi kepada kita. Sebab yang nak menjawab itu adalah bukan diri kita, kerana yang bakal menjawab itu adalah amalan kita. Jadi itu kata, kalau kita orang bertakwa, insya-Allah kita beriman dengan benda yang ghaib. Banyak lagi benda yang ghaib yang kita beriman pada mahsyar. Mahsyar itu benda ghaib. Kemudian apa lagi? Mizan, neraca timbangan, surga, neraka. Itu di antara benda-benda yang ghaib yang kita sedang beriman. Hari ini kita dah mula beriman. Bila daripada awal-awal kita akal baligh, kita mumayyiz, kita dah pun mula beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Jadi kalau kata diletakkan persoalan bertakwakah kita, insya-Allah pada firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan ghaib, orang itulah yang bertakwa. Baik. Yang kedua kata Allah, wa yuqimus solat, yang mendirikan solat. Nah, yang mendirikan solat. Yang mendirikan solat ni insya-Allah, nah, dalam susah, dalam senang, kadang berdiri, kadang duduk, bagi yang mudarat, bagi yang tak sihat, namun tetap bersolat. Kadang-kadang mungkin kita bersolat dalam keadaan diri yang serba tak sempurna. Mungkin ada sahabat kita yang terpaksa bersolat dalam keadaan berpampers, atau mungkin ada sahabat kita yang bersolat tak ada wudu, tak ada siapa yang nak berwudukkan dia, tapi tetap mendirikan solat sekadar yang termampu. Itu orang-orang yang bertakwa. Itu ciri yang kedua orang yang bertakwa. Ini Allah Ta'ala sebut awal-awal pembukaan surah Al-Baqarah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi orang yang melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ni apa juga kebaikan yang kita buat,
walaupun hanya sebesar zarah. Sebesar zarah ni adalah sekecil-kecil, seringan-ringan daripada debu tu, dia halus lagi. Itu disebut sebagai zarah. Halus lagi daripada tu. Itu juga dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah apa juga kebaikan yang kita buat, yang kita baru niat saja nak. Kita baru niat nak buat. Sebab kata Allah, niat itu adalah segala, ibarat seperti Swiss daripada segala amalan. Jadi kalau Swiss tu tak buka, terus pergi buat, tak jadi. Maka niat yang baik itu adalah permulaan bagi amal-amal yang soleh. Kemudian Allah sebut lagi, apa dah perkara orang-orang, ciri-ciri orang yang bertakwa, iaitu kita beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita hati tengok nak, awal-awal kelahiran kita, reti-reti bercakap tu kira nak ajak mengaji. Itu orang bertakwa. Kita tak boleh nak baca Quran terus awal-awalnya. Kita belajar dari alif bata, kita mengenal. Itu ciri orang yang bertakwa. Kucing saya kacau. Ciri orang yang bertakwa, ini dia akan cuba belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran kan, cara orang belajar Al-Quran ni ada dua cara. Ada yang sekali baca, senang masuk, boleh menghafaz, boleh terus bertadabur. Ada orang yang belajar, sekali belajar tak boleh, dua kali belajar tak boleh, berpuluh-puluh kali belajar tak boleh. Ada juga yang pasien belajar, sekali ajak, ingat, lepas habis kelas, lupa. Ada yang macam tu. Ada yang ingat tak lupa-lupa. Ada yang lupa tak ingat-ingat. Okay. Ini di antara kelebihan dan kekurangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu bagi menguji sejauh mana ketakwaan kita, sama ada terus ingat atau terus lupa, atau terus tak mau belajar. Atau terus tak mau belajar. Itu terpulang kepada kekuatan jiwa kita dalam mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Kita belajar sama-sama, tapi pasal apa dia dapat lebih, kita dapat kurang. Itu di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau ajak dia pasal lain, dia cepat dapat. Ada juga macam tu. Dan kita tahu, itu kalau orang yang bertakwa ni, dia akan terus belajar walaupun tak tahu. Walaupun lupa, walaupun tak ingat. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan salah satunya lagi Allah Ta'ala sebut orang yang redha. Redha dengan pemberian Allah. Walaupun sikit, tetapi ianya tetap mencukupi. Tak banyak komplain lah. Pasal apa aku tak dapat macam daripada awak banyak ni saja. Kenapa kurang? Kenapa Allah bagi dekat aku macam ni? Sepatutnya ada macam ni. Sedangkan aku juga bekerja macam orang lain juga. Kenapa aku tak dapat macam orang lain dapat? Sebenarnya rezeki kita ni Allah dah sukat. Allah dah sukat. Itu saja keperluan kita. Kerana tanda Allah Ta'ala membuktikan tanda kebesaran dan kasih sayang Allah kepada kita, iaitu dengan cara Allah tak memberi kita terlalu berlebih-lebihan di dalam nikmat dunia, kerana disimpannya nikmat dunia ini untuk dianugerahkan di sana nanti. Sebab sesuatu nikmat yang berbentuk keduniaan ini bersifat sementara. Maka kata Allah, aku simpankan nikmat untuk kekal di sana. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ujian, dia sakit daripada awal-awal kecil lagi dia punya sakit, dia kata hospital tu dah jadi macam rumah kedua dia. Masuk keluar. Tapi Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai berkahwin, sampai beranak pinak, tapi masih lagi menjalani rawatan. Dan sebab daripada sakit itu maka menyebabkan kematian untuk dia. Namun dia tetap redha kerana sesungguhnya Allah nak bagi kepada dia satu nikmat yang paling besar di sana nanti, iaitu nikmat kesihatan yang berpanjangan. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dah, dunia ni adalah dunia tempat kita bersusah payah. Memang dunia tempat kita bersusah payah, letih sangat letih kalau dipikirkan daripada kita celak-celak mata lah.
kita dah kena pun berkhidmat. Kalau yang kena yang penyakit sikit tu, kerja ulang kencing, tidur malam pun tak lena. Sat lagi bangkit pergi kencing, ulang kencing, ulang kencing. Ataupun kalau tak kencing pun tak boleh tidur. Badan panas, perasaan gelisah, itu kita dah bersusah payah. Kemudian apabila waktu sampai masuk waktunya kita kena bersolat, ini dunia. Sebab kata Allah, aku memang jadikan hamba untuk bersusah payah. Lepas kita habis bersolat, kita ada tugas-tugasan yang kena kita sambung terus menerus. Rasulullah ajak kita jangan tidur lepas subuh. Dia tak bagi tidur. Dia suruh kita buat solat duha. Itu semua susah payah. Tetapi untuk kita meredai dengan susah payah ni, kata Allah, tunggu satu nikmat yang akan terbagi di sana. Esok kita duduk di syurga dengan izin Allah Ta'ala. Tak payah ulang pergi jamban dan jamban pun tak ada. Istilah tandas dimasukkan. Hari ni kita pergi mana tempat utama kita nak cari? Bilik air mana? Bilik air. Tak usah bawa pergi lah tempat yang paling istimewa, tempat yang paling cantik lagu mana pun. Bilik air juga yang dia nak cari. Orang dah bawa mai tempat yang punya bagus, tapi dia nak cari bilik air. Sebab nak bagi tahu Allah Ta'ala nak abang dekat kita, tak usah hebat macam mana manusia ni. Kejaman juga dia pergi. Segak lagu mana pun, hang pakai pakaian mahal macam mana pun, hang pakai rantai leher besar, rantai motor tu pun, hang kena pergi cari jamban juga. Sebab yang tu selayaknya kita najis. Di dalam diri kita mengandungi najis. Kita mungkin dari segi zahiriah boleh kita pakai pakaian bersalut dengan mahal-mahal, dengan intan, dengan emas permata, tetapi akhirnya kejamban juga. Tapi ke mana? Kadang kena nasib tak apa baik, cincin tu berat sangat, tengah nak basuh berak, jatuh pula cincin tu dalam luar jamban. Kita bagi. Ini nak bagi tahu kepada kita, sebenarnya manusia tu, kalau diukur dari segi zahiriah dia, hanya yang tu saja, pinjam tu saja. Hakikat dia najis. Dia najiskan, ke mana pun, dia akan tetap cari tempat najis dia. Yang tu dah jadi tabiat, bi'ah yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka kita redalah. Kita redalah. Yang ada orang yang Allah Ta'ala bagi kencing yang tak lawas. Macam-macam dah cuba. Macam-macam dah cuba. Kadang ulang pergi kencing. Saya lagi kencing pula. Saya lagi kencing pula. Orang kata jangan minum. Jangan minum. Tak minum tak boleh, sakit mencalin pula. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dengan buang air besarnya yang tanpa henti-henti. Ada yang Allah Ta'ala bagi, tak boleh pula buang. Jenuhlah makan masa, berjam-jam duduk dalam bilik air. Sebab apa? Sebab tak mahu keluar. Ini di antara redha yang kita nak kena hadapi. Sebenarnya redha ni adalah satu kalimah yang mudah disebut macam sabar juga. Cuma nak mengharumi aja payah. Nak buat tu susah. Nak sebut ni senang. Redha lah. Sabarlah, redha lah. Kalau kata kita bagi nasihat pada orang yang tengah marah, dia memang marah dekat kita. Hang cakap senang lah. Nak suruh redha macam tu saja. Kesusahan. Inilah tingkatan takwa yang paling tinggi. Redha dan sabar. Kalau kita boleh mendapat tingkatan takwa yang tertinggi, redha dan sabar, maka itulah yang akan menghantar kita ke puncak yang tertinggi juga, yakni puncak Allah Subhanahu Wa Taala, puncak syurga. Itu dikata yang mana ketakwaan ini akan kuberikan satu kemenangan bagi orang yang memilikinya. Kalau kita kaji daripada awal tadi kita sebut, yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita beriman dengan hari, dengan benda-benda ghaib, insya-Allah kita beriman dengan benda yang ghaib. Mendirikan solat, insya-Allah kita mendirikan solat. Kemudian beramal soleh, insya-Allah. Di samping kita mendirikan solat, kita juga beramal soleh. Bersedekah, menginfakkan harta kita walaupun tak banyak sikit. Kita berzikir, itu amalan soleh. Kita menyantuni sahabat-sahabat, itu amalan soleh. InsyaAllah kita boleh lakukan. Tapi bila bersangkut dengan dua perkara, redha dan sabar ni, yang agak susah untuk kita laksanakan. Boleh, saya percaya semua orang boleh buat.
Cuma kadang-kadang kita tersasar ketika mana kita nak mengajar diri untuk bersabar. Kita ni nak buat baik pun kena sabar, nak buat jahat pun kena sabar. Oh? Nak buat jahat ni nak buat dah, nak buat. Sabar, jangan buat. Nak buat baik pun kena sabar. Ketika mana kita melakukan ibadah dalam keadaan sakit. Ada orang sakit, tak boleh nak duduk antara dua sujud. Bagi orang yang sihat, alah duduk antara dua sujud pun susah kak. Itu bagi orang yang sihat. Bagi orang yang sakit, dia kata sakit sangat-sangat. Ketika mana dia melipat kedua-dua kaki dia, lutut dia sakit, dia tak boleh duduk tahiyat akhir, dia tak boleh duduk tahiyat awal. Itu perlukan kesabaran. Pesan guru saya, dia kata ketika mana kita sakit untuk melakukan ibadat, buat sekadar yang termampu. Buat sekadar yang termampu. Kadang-kadang duduk tahiyatnya kita tak seperti orang lain. Orang lain kaki tersimpung cantik, kita ni kaki terbuka luar dalam keadaan mungkin tinggi lutut daripada punggung. Anda itu yang termampu. Yang tu yang kita boleh buat. Sabar ni sementara nak baca tahiyat sampai habis tu, punya sabar sebab apa? Sakit. Sakit bahagian tu. Bagi orang yang sihat dia tak ada. Itu kurangnya pahala orang yang sihat apabila dia kurang bersyukur dengan nikmat sihat. Sebab dia dah sedia sihat. Ini di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati tengok sampai kepada martabat redha dan sabar ini agak susah ujian ni. Redha dan sabar. Dan kemudian Allah Taala sebut selepas diberitahu tentang kemenangan untuk orang yang bertakwa, apa dia? Ini ayat yang ke-32. Ini ganjaran. Ganjaran yang akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Ta'ala, hadaiqa wa a'naba. Okey, kalau kita tengok dari sudut tajwid hadaiq. Ini dinamakan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini setiap kali kalau kita jumpa di dalam Al-Quran, maka dia tak boleh potong seperti mad jaiz. Mad jaiz kita boleh potong, kita boleh baca. Ada riwayat kata 246, ada riwayat kata 2, 4 dan 5. Ada yang kata boleh dibuat sampai ke 8. Ini ada riwayat-riwayat. Jadi saya tak membincangkan tentang riwayat tu. Cuma kita nak beritahu kalau mak wajib, dia tak ada wajah. Dia kena baca 5 harkat. Hadaiqa wa a'naba. Apabila didatangkan dengan mak wajib di sini pada perkataan hadaiqa. Hadaiq ini jamak taksir daripada perkataan hadiqun. Taman. Taman dia nak bagi hadaiq ni taman-taman syurga. Taman-taman dan anggur-anggur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang yang bertakwa itu akan mendapat satu mafazah, satu tempat kemenangan. Mafazah ni ada orang nama mafazah kan? Itu maksud dia tempat kemenangan. Ini salah satu taman syurga. Bagi orang nama mafazah. Ingat macam pelik, tetapi itu kelebihan di antara taman-taman syurga, tempat yang paling puncak segala kemenangan. Okey. Apa yang dimiliki di tempat kemenangan itu adalah untuk orang yang memiliki sifat takwa, hadaiq. Itu bukan satu taman, tetapi banyak taman. Allah Ta'ala sebut bagi panjang mak ni. Taman-taman. Itu kata Allah ni, dia dalam dia menyebut kalam-kalamnya yang suci ini, Allah Ta'ala ada maksud di sebalik tajwidnya terdapat pada perkataan hadaiq ni. Kenapa? Aku nanti nak bagi ke hampa taman-taman yang banyak. Macam kita duk sembang, wangi sungguh. Sedap. Bila kita nak cerita tentang kenikmatan ni, kita akan sebut panjang tu. Dengan sebab apa? Sebab nak cerita tentang penghayatan betapa nikmatnya taman yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bertakwa. Bukan satu taman. Bukan satu taman. Kita ni bila kita masuk mana-mana taman,
kita akan mencari bahagian-bahagian bunga-bunganya. Ni Allah Ta'ala nak bagi wa'naba, buah anggur. Buah anggur ini adalah di antara makanan dalam surga. Allah selalu bermegah dengan buahnya. Anggur ni kalau kita tengok satu sifat yang Allah Ta'ala bagi jadi dia tak kerah. Kalau dia di pokok dia pun, kita orang Malaysia mungkinlah tak jumpa macam tu punya anggur yang berketul-ketul, buah dia tak tinggi sangat, pokok dia hanya menyelak saja di para-para, kemudian boleh dipetik dengan tangan, tak payah nak kerabat lagu pokok-pokok mangga tak payah nak susah payah lagu pisang yang kita nak kena angkat bertandan-tandan, tapi dia boleh dipetik dalam keadaan kita panggil apa, serangkai ke, serungkui anggur itu, dan boleh dimakan dengan kulit-kulitnya sekali. Kelebihan yang kita boleh tengok. Tetapi kita kena beriman, anggur yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini tak sama dengan anggur di syurga yang Allah Ta'ala kata mafazah ni. Tak sama, cuma boleh kita buat secara perbandingan, sikit tamsil, sikit perbandingan. Bila disebut anggur, tahulah, oh anggur macam ni. Bolehlah kita bayangkan. Okey, yang kalau kita tengok dalam YouTube, dalam Facebook, yang mana ditunjukkan keadaan anggur yang kita tengok dia berpetik dia dengan macam-macam warna dia, warna hijau, warna purple, Masya Allah. Dia pemakan tu dalam keadaan dia kerah meletup-letup, sedapnya ya Allah. Itulah di antara taman yang akan Allah Ta'ala hidangkan kepada orang yang bertakwa. Ini nikmat. Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Apa lagi kata Allah? Lepas dia bagi taman-taman tu, bukan taman dengan buah saja ada. Dia letakkan di dalam tu kawa'ib. Kawa'ib atraba. Apa yang diletakkan kawa'ib atraba ni? Perawan-perawan. Perawan-perawan yang muda dan sebaya. Perawan di sini kita boleh artikan anak-anak bidadari. Dan juga penghuni-penghuni syurga yang akan menjadi pelayan-pelayan di dalamnya. Lepas tu, termasuklah ahli-ahli syurga itu sendiri menjadi perawan. Duk muda sedia, duk cantik selalu. Okay, bila cerita tentang perawan ni, kita tahu orang perempuan lah selalu. Dia terlalu obses pada kecantikan. Yang kalau kata yang ni awet muda, itu di antara kegemaran. Nak pakailah. Ini awet muda, nak makanlah. Ini awet muda, nak jagalah. Ini awet muda. Sebab menjadi satu ketaksuban seseorang wanita itu apabila dia lebih menjaga bahagian zahiriah daripada batiniah. Dia nak cari yang boleh bagi nampak cantik. Orang kata tu umur dah 5-60. Lawa lagi tu. Makan apa? Amalan apa? Pasti itu yang persoalan demi persoalan yang akan ditanya. Apabila didapati keadaannya itu walaupun umur dah menjangkau setengah abad namun masih cantik. Jadi ini keinginan seseorang wanita. Saya tak kata tak semua. Tapi atas nama wanita, kan kita memiliki beberapa nafsu dan keinginan. Nak cantik. Bohong lah. Kalau kata perempuan tak mahu cantik, bohong lah. Habis sangat nak calik juga, bedak. Kan? Ada juga keinginan tu ada kerana perempuan itu dengan kecantikan tak dapat dipisahkan. Lantas Allah yang menciptakan kita, Allah tahu keinginan kita untuk sentiasa kelihatan cantik. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, kecantikan dengan perempuan adalah sinonim. Jadi kalau hampa nak cantik, masuklah ke mafazah. Tempat kemenangan. Nak masuk ke mafazah, jadilah orang yang bertakwa. Kamu akan dapatlah, bukan saja duduk di taman. Duduk di taman tak payah keluar dah. Duduklah di taman tu. Tak payah keluar sampai bila-bila pun tak ada siapa nak marah. Hari ni hampir duduk di taman lama-lama Ulat bulu pun berlambak.
Dan di situ cantik dia kata. Perawan ni sama umur, sebaya saja. Lagi tengok, lagi cantik. Lagi tengok, lagi cantik. Makin hari makin cantik. Kita ni, pada sifat diri yang Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita, kita bukan makin hari makin cantik, no? Makin hari makin tak elok. Kalau dulu kulit kita cekang, hari ni semakin kendor. Awak lah makin berkedoknya jari-jari, jari tangan, jari kaki. Lepas tu, kalau kata kena gigit sikit benda, garu-garu dah luka, dah berpudih. Kemudian, tu tak cerita lagi bahagian-bahagian yang berbau busuk yang duduk di dalam perut kita, yang sentiasa mengalir, bila-bila masa dia suka, dia akan keluar. Itu bahagian-bahagian keji yang busuk. Esok ni duduk di mahfazah nanti, tak ada dah. Tak ada dah. Makin pandang, makin cantik. Makin pandang, makin segak. Pakaian ni, sebutlah. Nak pakai apa, dia tukar sendiri. Kita lah ni, kalau hang rajin menyalin, jenuh memasuki baju. Jenuh nak memasuki baju. Tak habis-habis punya masuk. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Tengok-tengok, banyak sangat pakai baju mahal, dia rajin menyalin. Jenuh nak masuk. Tetapi, di sisi mahfazah nanti, tak marah pakai. Baru pakai 2-3 minit, nak tukar baju lain. Dia salin sendiri. Dia bertukar sendiri. Pakaian dalam syurga Allah. Nikmatnya untuk orang yang bertakwa, kata Allah. Sebab tengok kau tu cantik, aku nak jadi macam tu lah. Aku nak jadi macam tu lah, cantik. Jadi, nak macam mana pun dia jadi. Niat saja. Lintah saja niat. Tengok yang ni, perawan ni, lagi cantik, aku nak jadi macam ni lah. Dia jadi. Dan ni jenis tonyoh kita ni tak berapa nak cerah gebu, nak bagi putih tonyoh lah, tonyoh makan segala ubat Kita tengok ada orang yang habis buat suntikkan untuk nak bagi lebih putih, lebih cantik. Kata Allah tak payah dah kalau kita boleh suntik hati kita ni untuk lebih putih dan baik, itulah tempat kita Tapi Alhamdulillah kita tahu di antara suntikan-suntikan Allah Ta'ala telah pun gariskan di dalam Al-Quran, Rasulullah tinggalkan di dalam Al-Hadis untuk kita beramal dengan suntikan hati yang Allah Ta'ala sebut, aku pandang pada hati kamu, keindahan hati kamu, setiap niat baik kamu. Itu disebut kawaib. Apa juga makin lama makin cantik. Kawaib. Setiap seduk perawan situ lah. Atroba ni umur sebaya. Kita hari ni dalam meniti usia-usia tua lah jangan marah siapa-siapa yang masih muda tu. Saya kata kita semua sedang meniti usia tua. Telinga kita yang semakin tak dengar, mata yang semakin kabur, percakapan lidah yang semakin tidak fasih, sebutan huruf yang semakin bercelaru. Kadang anak tak ramai, contoh saya anak 3 saja tapi kadang-kadang panggil nama orang baru 3 bukan 13. Itu membuktikan kita punya akal yang semakin pendek. Semakin pendek akal kita. Sebab bukan kata makin nak elok, dia kata bila sebaya ni kita duk tanya dia kalau aku dulu lah. Aku dulu bukan macam aku sekarang. Tetapi nak jadi tak sebaya balik, usia mana 18 tahun, seronok nak umur 18 tahun balik. Bila jadi orang yang bertakwa, nak akan dapat mahfazah. Kata Allah lagi, apa yang akan diperolehi nikmat oleh orang yang bertakwa itu, ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa, dan piala-piala yang melimpah-limpah. Piala apa yang melimpah ni? Piala apa yang melimpah? Iaitu bekas-bekas minuman, gelas-gelas minuman yang akan diperolehi. Bukan kata kita pergi ambil cawan tu tak, kita tak pergi ambil cawan tu. Sebaliknya, dia main sendiri dekat kita. Siapa yang tukang bawa kita ni? Kawaib. Anak-anak bidadari yang perawan-perawan tu, dia akan jadi pelayan. Kalau hari ni pelayan, tak biasanya
bukan macam kawain tu. Kawain ini kalau dalam bahasa yang lain bermaksud bintang-bintang. Mereka itu ibarat bintang yang akan membawa keasan, piala-piala yang melimpah-limpah. Yang ni maksud dia air yang kita nampak melimpah, turun, mengalir, menitik-nitik, sedap nampak dia keluar. Kan selalu biasanya orang akan letak air di dalam satu gelas, kemudian bagi nampak titisan dia yang keluar ke tepi tu, orang sedapnya. Itu di antara yang akan dibawa oleh perawan-perawan ini tadi, diberi minum kepada orang-orang yang berada di dalam syurga. Kemudian minuman tu, kita hari ni kita akan kata, awak tuang banyak sangat, tak boleh minum ni banyak sangat. Takkan rasa macam tu. Sebab minumlah banyak mana pun, dia kata takkan mengah. Boleh masuk. Hari ni makan lebih, mengah, penat, dah. Minum lebih, kencing lebih, tidak ada lah. Walaupun dalam keadaan yang diberi melebihi daripada sukatan. Yang mana di dalamnya juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Berulang-ulang kali Allah sebut di dalam Al-Quran pada perkataan la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Kalau di dalam surah Waqi'ah, pun Allah Ta'ala sebut, yasma'una fiha, dia kata kamu takkan dengar langsung di dalamnya lagwan, perkara-perkara yang lara, bercakap merepek-repek, merapu-rapu. Apa yang ada di dalam tu, dia kata illa salaman salama, cakap yang seronok-seronok saja, cakap yang bahagia-bahagia saja. Cakap yang seronok-seronok, yang bahagia-bahagia ni yang macam mana? Elok-elok kita dengar begitu seronok, macam kita mendengar alunan-alunan syair. Seronoknya dengan suara yang merdu. Sekejap lagi habis. Nak dengar lagi. Itu yang dikatakan benda tu bukan benda lara. Ataupun kata-kata nasihat, ataupun ceramah daripada tok-tok guru. Seronoknya, bahagianya, lapang dada. Kita nak dengar suara-suara lunak seperti pengalun-pengalun tilawah Al-Quran, suara-suara yang hebat, rasa sedap, rasa tenggelam dalam dasar surah. Itu disebutkan sebagai bukan lara. Begitu juga wala kidzaba kata Allah, dan kata-kata dusta. Masa kita sampai pembohong lah. Jadi bila cakap dengan kita, betul ke ni? Biar betul. Cakap biar jelas. Kan tipu. Tidak ada. Tak ada dah umpat-mengumpat, keji mengeji, ribah meribah, fitnah memfitnah. Tak ada dah di sana. Senang duduk di situ, siapa tak kata apa. Lalu ni duduk hingga takut orang kata. Boleh ke no? Orang tak kata apa kan no? Sekejap lagi orang kata apa-apa. Sekejap lagi orang marah kot. Kita takut no? Sebab apa? Kita duduk dalam dunia yang penuh fitnah. Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, bekalkan kepada aku kekuatan untuk aku hadapi fitnah dunia yang semakin besar. Semakin hari semakin besar. Saya suka nak ceritakan tentang sikit rungutan sahabat-sahabat kita. Ada yang tak boleh nak mengikuti kelas ini secara online. Saya faham keadaan mungkinlah penggunaan internetnya kurang. Ada yang telefon dia bagi tahu dia telefon 3 sepang saja. Jadi takkanlah kita nak suruh dia pergi beli, Dia kata, cucu dia kata kena beli. Tak mahal, 600 saja tu. Tapi dia kata dia tidak berkemampuan. Kalau kemampu pun dia tak kerti nak picit tak mana pun. Jadi dia bagi tahu dekat saya, dia kata boleh tak kalau kita kembali kuliah kita kepada asal, insya-Allah. Memang saya pun bagi tahu kita ni tak bersifat kekal, kita bersifat sementara di dalam apa juga yang kita lakukan. InsyaAllah kita akan kembali berkuliah macam biasa balik. Tolong bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang lain
InsyaAllah kita akan kembali berkuliah seperti biasa semula. Kita pun semua nak duduk di dalam hadaiq, taman-taman, taman-taman syurga. Namun ada juga yang kata kecil hati kami. Apabila pelajaran yang diajar daripada ketinggalan. Tolong bagi maklumat pada sahabat-sahabat yang tak dapat mengikuti ni. Sebenarnya pelajaran yang saya ajak ni bukan bersambung dengan rutin mingguan kita no. Kalau perempuan tengok, kita baca tafsir surah Naba no, kita tak ambil daripada surah-surah daripada pelajaran-pelajaran yang melibatkan rutin mingguan kita no. Walaupun ada yang kecil hati, sebab apa? Sebab kemampuan mereka tak sampai. Habislah ni dengar apa? Dengarlah dalam TV. Itu pun okey boleh. Tapi kami dalam keadaan lara. Itu di antara rungutan-rungutan yang kita terima. Yang saya terima, ada yang telefon bagi tahu tak boleh nak dengar. Macam-macam. Tapi nak buat macam mana kita duduk dalam dunia hari ini dengan ujian Allah Ta'ala yang bagi kepada kita. Maka sebagai hamba Allah, kita menerima hanya pujukan demi pujukan. Tapi dia kata dia dalam lara lah, bukan lara. Macam saya ulang daripada perkataan saya awal tadi. Kalau orang tu istiqamah dalam majlis ilmu, walaupun terhenti majlis ilmu tu, Allah Ta'ala tetap catat kehadiran dia. Ada kehadiran dia. Dia bukan dalam keadaan lara. Sama bagi lara lagi, isikan dengan zikrullah. Dan kata Allah lagi, kita tengok jazaan. Itu ada mak wajib bagi satu. Pada ayat yang ke-36. Semua yang disebut daripada awal tadi, iaitu taman-taman yang luas, ada pula buah-buahan, buah-buah sini Allah Ta'ala khususkan untuk buah anggur sahaja. Kenapa anggur ditanya? Kenapa anggur? Kenapa tak kurma? Sedangkan kurma tu kanan Rasulullah suka. Kenapa dia tak sebut? Dalam surah ni saja dia tak sebut. Kalau dalam surah lain, kalau kita tengok dalam surah-surah lain ada yang sebut nakhlun tu adalah anggur. Kenapa tak disebut nakhlun itu taman? Kenapa hanya dibawa datangkan anggur saja di sini? Sebab mudah dicapai, mudah dimakan, tak payah kopek kulit dia teruk-teruk. Dan kemudian kata Allah lagi yang dia bagi tahu, piala minuman yang melimpah ruah, dalam tu tak dengar orang nak caci maki hamun kita. Dalam tu tidak ada perkara yang lara, perkara yang sia-sia. Semua tu kata Allah jaza. Ni aku nak bagi balasan ni. Balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Jaza. Inilah aku nak bagi dekat hampa. Ni rabbika ata'an. Ata' di situ juga satu lagi mat. Bagi ata' nak bagi. Ata' di sini pemberian. Jaza tu sebagai balasan dan juga pemberian. Bagi percuma. Hisab ni yang memang Allah Ta'ala dah sedia dah. Sekarang dah tersedia. Allah Ta'ala sebut aku dah sedia dah. Bila-bila masa. Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan kun fayakun. Dia sebut jadi, terus jadi. Terus jadi. Maka kalau hari ni kita buat, adakah kita akan dapat hari ni? Yang tu dia tak kata dapat hari ni. Kita hanya akan dapat satu kenikmatan, satu ketenangan. Nikmat ni hanya akan boleh dirasai oleh orang yang buat. Kalau orang yang tak buat, masih dalam keadaan gelisah. Serba tak kena, serba tak cukup. Hatinya sakit. Tengok orang lain dia sakit. Dia tengok orang lebih dia sakit. Dia ni selalu dalam rundungan masalah. Selalu dalam kemurungan. Selalu dalam kesakitan. Jadi kalau kita memiliki, saya kata mungkin kita tak boleh semua. Dan sebab takwa ni kita tak boleh tanggung semua. Kita ambil sikit-sikit lah. Terutama sekali pada yang redha dan sabar. Di antara redha dan sabar ini mana yang paling penting? Kedua-duanya penting. Bila dah sabar, kena redha. Bila dah kata redha, kena sabar. Kedua-duanya penting untuk nak jadi orang yang bertakwa. Barulah boleh dapat balasan-balasan yang Allah Ta'ala sebut. Aku nak bagi percuma ni. Hisab ni satu pemberian yang dah tersedia.
untuk diberikan kepada kamu. Kata Allah lagi, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Daripada siapa ni? Rabbika ni Tuhan kamu, Tuhan yang mana satu? Iaitu Tuhan yang Rabbis samawat. Tuhan yang mentadbir. Rabbi mentadbir, mendidik. Sekalian yang berada di samawat, langit, apa juga pentadbiran Allah pada lapisan-lapisan langit yang begitu banyak, begitu juga pada lapisan-lapisan bumi, wama bainahuma, dan barang di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Kita yang ada di tengah-tengah ni, kita ada pentadbir. Siapa dia? Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan Rahman, yang bersifat dengan penyayang. La yamlikuna minhu khitaba, tidaklah mereka itu berkuasa berkata-kata kepadanya. So ni di sana tak usah duk bercakap, tak usah duk komplain. Dunia banyak komplain dah, banyak cerita dah, banyak cakap. Di sana tak boleh kata apa dah. Terima saja. Nak komplain apa? Semua nikmat sedap. Ada benda tak kena, tak ada benda yang tak mampu nak kata. Carilah cacat celahnya. Nescaya tidak akan kamu temui di sana nanti kekurangannya, kecacatannya. Melainkan apa yang kita jumpa adalah nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Kata Allah Ta'ala lagi, pada hari itu berdirilah roh dan malaikat itu berbaris-baris. Macam mana? La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Kecuali tidak akan dapat bercakap-cakap mereka itu kecuali barang siapa yang diizinkan kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari itu, hari ini hari mana? Hari kebangkitan kita nanti, kata Allah, malaikat itu akan berdiri bersop-sop. Yaqum ruh. Ruh ini diletakkan nama kepada malaikat Jibril alaihissalam. Atau satu nama yang Allah Ta'ala panggil kepada dia, Roh Kudus. Yauma yaqumur ruh wal malaikah. Malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihissalam akan berdiri dalam keadaan sofa, berbaris-baris. Lepas tu semua tak kata apa. Macam mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala atas tugas-tugas mereka. Mai berdiri, berbaris-baris. Siapa pun tak kata apa kecuali yang Allah Ta'ala bagi keizinan untuk berkata-kata. Dan sedangkan apa yang mereka kata itu adalah benar. Wa qala shawaba. Dia kata malaikat itu akan menjadi penyaksi di atas perbuatan dan amalan-amalan kita. Sebab segala amalan kita, kita ada penyaksi yang akan mencatat, menulis setiap apa kelakuan kita. Semua dia tengok dia buat macam ni, sekian-sekian waktu dia buat macam ni, catat. So ni nak jadi saksi di akhirat nanti. Sebab tu waktu kita nak buat jahat, jaga-jaga ada malaikat yang sedang memerhati, yang mereka juga akan menjadi saksi, yang akan berkata-kata di hadapan Allah ketika mana diberi keizinan. Zalikal yaumul haqq. Kata Allah, itulah hari yang sebenar-benar. Al-haqqah. Mal-haqqah. Hari yang benar-benar akan datang, iaitu hari kiamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang mahu dipilihnya lah kepada Tuhannya tempat jalan kembali yang paling baik. Kalau siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak pilih balik-baik, baiklah. Jadi macam mana kita nak minta Allah Ta'ala pilih kita untuk kembali ke jalan yang terbaik? Dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam satu doa yang jangan kita tinggal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tolong jangan tinggal doa ni Tolong jangan tinggal doa ni. Nak baca bahasa masa bila-bila pun tak apa. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau cabutkan daripada hati-hati kami ini selepas engkau memberi petunjuk dan hidayah kepada kami. Kerana sesungguhnya engkau yang maha memberi. Bila mana Allah Ta'ala bagi tunjukkan kita jalan yang elok tu, jangan ada dah perasaan ragu-ragu. Boleh ke tak boleh ke?
Dia dah bagi petunjuk awal dah. Tapi bila kita ni banyak cerita, banyak congeng, banyak tanya, itu yang membuatkan kita menjadi was-was. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dah dia bagi petunjuk tu, gunakan petunjuk Allah. Sat lagi, buat dah istikharah. Tapi hati rasa was-was. Kita kena tahu nah, istikharah kita manusia biasa. Dalam istikharah ada mujahadah. Nah, ada mujahadah. Kita tanya pula, kalau kita tanya musuh, maka nasihat akan diberi dengan cara permusuhan. Kalau kita tanya sahabat, maka nasihat akan diberi secara persahabatan. Nah, jadi tanyalah pada Allah. Sebab tu minta, nah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan cabut. Kalau Allah Ta'ala cabut, nescaya kita takkan menemui jalan ke surga. Kita akan jumpa jalan yang sesat. Dan pada ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba." Sesungguhnya telah kami ancam kamu sekalian dengan azab yang qarib, dekat sangat. Dekat sangat azab Allah Taala tu. Maksud dia, Allah ni cerita selalu kat kita tentang azab-azab. Daripada awal-awal kematian, iaitu ketika mana roh nak terpisah daripada jasad. Sakitnya diceritakan bagaimana keadaan orang yang hendak mati. Kalau kata bagaimana dicincang 100 kali cincangan, itu sehabis-habis halus. Kita tak tahu sehabis-habis rentapan yang amat dahsyat seperti yang diceritakan oleh Nabi Allah Idris alaihissalam. Sakitnya dia kata ketika menghadapi sebuah kematian tu. Jadi kematian tu terlampau dekat dengan kita. Tu azaban qariba. Aku dah bagi peringatan dan apa dengan azab yang paling dekat. Paling dekat sekali dengan kita, azab kematian. Sebab kita tak tahu bila nak mati. Mungkin saat lagi kita boleh jatuh mati. Dan kita akan merasai azab yang telah pun Allah Ta'ala ceritakan itu. Dan pada hari itu kata Allah, pada hari hak, pada hari kiamat nanti, yang zurul mar'u, seseorang itu akan melihat. Seseorang itu akan memandang maqaddamat siyadah, apa yang telah dia buat. Disebut sini apa yang telah diusahakan oleh tangannya. Kita tahu biasanya tangan itu adalah pengusaha. Kalau kita nak tulis sesuatu, dulu kita tulis dengan pen, sekarang kita tekan, kita touch, berbunca daripada tangan juga. Kalau kita nak buat khianat dekat orang pun macam tu. Kalau kita nak membunuh orang pun macam tu. Kita akan menggunakan yadah. Yadah ni maksud dia tangan. Apa juga yang diusahakan oleh tangan kita, termasuklah kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang untuk melakukan kejahatan itu. Semua kita akan dapat melihat yang zul. Baik pun dapat lihat, hak tak baik pun dapat lihat. Kadang kita ni busuk perut jahat dalam rumah, saja nak penaya orang, tengah duduk terang-terang, tutup lampu bagi ambil. Tu ada je. Sikit saja kita buat. Bukanlah banyak mana. Pun akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Sampailah orang kafir sendiri, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sampai orang kafir sendiri memohon kepada Allah Ta'ala, alangkah baiknya kalau dahulu aku hanya tanah saja. Ataupun dalam arti kata lain, tafsir daripada Imam Ibnu Katsir, orang kafir ni dia tengok keadaan pembalasan di antara binatang sama binatang. Kan kita tengok mereka ada pemangsa kan, yang mana kalau kita tengok hari ni buaya makan kuda belang, dan satu hari nanti di akhirat nanti pada hari yaumul haqq nanti kuda belang makan buaya. Itu pembalasan demi pembalasan. Habis mereka sama-sama balas, akhirnya mereka jadi turub. Jadi apa? Jadi tanah. Habis selesai, tak ada dah. Mangkit aku balas, balas kat aku. Dulu mereka biasa menggigit, ni mangkit, balas balik. Yang mana kena. Kemudian habis selesai pembalasan sesama binatang, maka jadilah mereka turub. Jadi tanah. Orang kafir ni tengok, kononnya boleh jadi tanah terus. Alangkah baiknya kalau kami pun jadi
jadi tanah. Dalam tafsir ni disebut, orang kafir kata, kalaulah kami dulu jadi tanah, saya kami takkan disoal siasat. Orang ni dah jadi manusia. Pasal jadi manusia dulu lupa diri. Kalau kita tengok satu riwayat saya dah pernah baca minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat kambing yang sedang meragut daun. Dia kata apa, alangkah baiknya kalau aku jadi daun. Sebab masuk terus di dalam mulut kambing tu, terus hantar ke saluran, jadi najis habis. Tak ada dah perbicaraan. Kata Umar, kalau macam tu aku nak jadi kambing lah. Tak ada perbicaraan apa. Tidak akan dipersoalkan. Tetapi oleh kerana kita diciptakan oleh manusia, seindah-indah kejadian, dengan perhiasan dan bekalan, makanan yang tanpa henti, minuman yang tanpa henti, rezeki yang tak putus-putus ini, maka kita mempunyai amanah. Dan amanah inilah yang kita duk bawa hari-hari setiap hari ini, bagi balik kepada Allah, menghadap kepada Allah pada hari perbicaraan nanti. Kita tak jadi tanah dah. Kita bakal jadi tanah. Ketika mana kita dikebumikan, kita akan jadi tanah. Dan apabila dibangkitkan sekali lagi, kita tak akan jadi tanah dah. Walaupun permohonan orang-orang kafir kepada Allah, bagilah kalau kami ni boleh jadi tanah. Semua pakai nak jadi tanah. Senang. Itu di antara ayat yang terakhir daripada surah An-Naba, iaitu keinginan. Sebab apa dia datang? Ya laitani. Ini kalau bacaan ya laitani ni, bagi pencerahan dalam ilmu nahwu, disebut laita litamanni. Laita litamani ni adalah angan-angan kosong yang tak mungkin jadi kenyataan. Allah Ta'ala takkan sesekali menjadikan kamu itu tanah. Sebab kita dah jadi tanah dah. Kita dah jadi tanah dah. Melainkan kamu kena tanggunglah segala risiko perbuatan kamu ketika hayat di dunia ni. Mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tu la'alla. La'alla litaraji. Itu harapan yang boleh jadi kenyataan. Wallahu a'lam. Ada soalan? InsyaAllah minggu depan kita masuk surah Abas. Abasa wa tawalla. Nazi'at. Nazi'at. InsyaAllah kita akan ambil surah panjang daripada judul amal. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kak Sima. Ya, cuma ada 2 soalan. Ya. Satu, katalah kita solat Isra', dia selalunya lepas 12 ke 15 minit selepas waktu syuruk kan? Ya. Lepas tu katalah kita solat Isra' dah di saat akhir, kemudian tiba-tiba kita pula batal pula wuduk. Lepas tu tak nak pergi ambil pula wuduk, lepas tu mungkin dah terlepas waktu. Adakah kita boleh sambung balik? Boleh. Boleh. Boleh sambung. Ya, boleh sambung. Sebab wuduk tu batal, bukan saja-saja kita kentut dia. Tapi dengan sebab musyaffah yang didatangi. Boleh sambung balik. Ya. Okey. Yang soalan kedua, untuk boleh tak Ustazah tolong senaraikan macam perkara-perkara yang menyebabkan kita perlu buat sujud sahwi. Antaranya memang kalau kita terlupa doa kunut. Selain pada tu, boleh tak? Okey. Yang perlu kita buat sujud sahwi, iaitu kita was-was 2-3 rakaat. Jadi kita ambil yang sikit. Walaupun kita ambil yang sikit, tapi kita tetap kena buat sujud sahwi. Dan kedua, apabila kita membaca tahiyat awal, sepatutnya tahiyat awal, tapi kita terlajak baca tahiyat akhir. Kan adik duduk baca tahiyat, sepatutnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kita berhenti, kita bangkit. Tapi kita tak bangkit, kita terlajak terbalik baca sampai dekat fil alamin, atau mungkin kita dah tengah-tengah dah. Kama sholai ta'ala, aku baru tahiyat awal. Bangkit. Waktu tu sunat kita buat sujud sahwi. Ataupun kita meletakkan bacaan bukan pada tempatnya. Kita bangkit, patut kita baca Fatihah.
tahu di dalam Fatihah tu kita pergi baca tahiyat. Nah, maka ketika itu kita sunat buat sujud sahwi. Selain daripada kita terlupa baca qunut dan terlupa baca tahiyat awal. Nah, itu di antara perkara-perkara yang kita kena buat sujud sahwi, iaitu terlupa rakaat 3-4 ataupun kita terlajak membaca sepatutnya tahiyat awal, kita pergi lajak sampai tahiyat akhir, ataupun ketika kita meletakkan rukun qauli itu bagi terbalik. Nah, bagi terbalik. Contoh dia macam saya bagi tahu tadi lah, sepatutnya baca Fatihah, kita pergi baca kita baca tahiyat. Nah, itu di antara yang disunatkan untuk kita buat sujud sahwi. Okey, lagi satu kalau macam katalah kita ni masa sujud kan, kita kan sujud 2 kali. Kan kalau kita kita rasa macam kita dah buat tapi kita ingat 2 kali, kita buat sekali. Macam mana, ataupun kita buat terlebih sujud. Sujud sahwi tu lah. Ya? Sujud sahwi ke? Kalau kita masa kita sujud, kan kita sujud 2 kali kan? Kita rasa macam kita terlebih. Kita rasa macam kita kurang ataupun terlebih. Macam tu. Boleh. Kena buat juga sujud sahwi. Ya. Nah, sujud sahwi ni dia menampung kekurangan, kecacatan yang terdapat di dalam fardu. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ni kami ada pergi sembahyang di surau, itu ada satu jamaah sembahyang berjemaah, sembahyang maghrib berjemaah. Okey, teruskan. Mana dia orang dia? Tak dengar, saya tak dengar. Okey, ada soalan lain? Ustazah, Assalamualaikum. Ya. Ni adik Ju minta tolong, dia nak tanya. Boleh ke bank yang fully Islamic buat cabutan bertuah untuk pemegang buku akaun? Okey, baik. Baik, bolehkah bank yang fully Islamic buat cabutan bertuah? Ya, boleh. InsyaAllah. Nah, kalau yang Islamic itu dia mungkin dapat daripada sumber-sumber perniagaan yang halal. Jadi pemberian mereka itu dianggap sebagai hadiah ataupun infak dalam Islamic. InsyaAllah boleh. Tak dia lagi, insyaAllah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ni Kak Syam. Ya, Kak Syam. Ya, apakah yang dimasukkan dalam perkataan alam buana tu Ustazah? Alam buana, semesta alam. Oh, semesta alam. Ya, alam buana ni semesta alam. Buana. Terima kasih. Buana, penghulu semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, minta maaf Ustaz, line problem Ustazah. Ya. Tadi jamaah tu bila sembahyang maghrib rakaat kedua kena duduk tapi depa dua orang berdiri. Lepas tu bila berdiri depa tunggu imam naik balik, lepas tu buat yang sampai habis, lepas tu depa kena buat sujud sahwi Ustazah. Okey, depa Katanya duduklah tahiyat awal tapi depa dua orang dah terbangun dah. Habis tu imam belum bangkit lagi, lepas baca tahiyat baru bangun. Lepas tu sambung sampai habis, lepas tu depa kena sujud sahwi dah. Lagi satu yang kalau kita sembahyang 2 rakaat Ustazah, yang rakaat kedua sepatutnya kita duduk tahiyat akhir tapi kita dah bangun. Habis tu dah bangun, kita kena duduk balik nak baca tahiyat akhir, sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau duduk tahiyat akhir kena duduk balik. Wajib duduk balik sebab dia dah habis. Dah habis lah. Yang tadi maghrib ya? Yang tadi maghrib ya? Yang masa dia berimam tu, apabila imam berkalam maka dia kena buat sujud sahwi. Kesilapan kita yang buat.
Tapi dia mendahului imam, kira tak batal lah solat dia. Kalau dia Ater. kalau dia saja-saja dia dipanggil sebagai makmum murtad. Oh, makmum? Makmum? Murtad. Murtad. Tapi dia keluar daripada jemaah. Dia tak keluar dari Islam dah. Dia engkar lah. Oh, tapi dia tak payah mufaraqah, tak payah Tak, kalau kata dia saja-saja buat, dia kena mufaraqah lah. Oh, tak apalah. Okey, terima kasih Ustazah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustazah? Alhamdulillah sihat. Okay, Mira ada soalan ni. Mira nak tanya. Kadang-kadang bila kita dah berkahwin, kita taat pada suami. Jadi dalam kadang-kadang kita taat pada suami, kita melukakan hati terutama ibu kita lah. Ibu bapa kita kalau kita taat pada suami. Jadi soalan Mira lah, macam mana kita nak seimbangkan antara permintaan suami, permintaan ibu. Jangan ada kecil hati di antara orang yang kita sayang. Semua ni kita sayang saja. Tapi kadang-kadang dalam ada kala malam kita terpaksa sedih. Okey, baik. Itu soalan Itu dia. saja. Okey, baik. Dalam kita nak seimbangkan di antara ketaatan kepada ibu dan juga kepada suami. Kita tahu ketaatan seorang isteri yang paling utama ialah mentaati suami dia. Dia wajib mentaati suami dia. Di samping dia ada suami, Allah Ta'ala bagi juga dia ada ibu. Sepatutnya yang paling ditaati adalah suami. Ibu jadi nombor dua. Nombor dua. Dalam keadaan kita ni nak jaga sama-sama lah. Hati suami nak jaga, hati ibu nak jaga. Kedua-duanya tak mau bagi terluka. Kita ni duduk di tengah-tengah. Dalam ketika ini kita cari satu jalan penyelesaian mana yang lebih patut dalam urusan. Contohnya, suami minta kepada kita untuk masuk tidur. Ibu minta kita buat air kopi sat. Dalam ketika ni kita duduk di tengah-tengah nak jaga kedua-duanya. Ketika ini kita boleh pergi jumpa suami bagi tahu. Boleh tak nak minta izin nak pergi bancuh kopi sat dekat ni. Kalau suami dia kata tak boleh, dia dah berhajat. Dia dah masuk. Ketika ni kita nak tinggal apa? Tinggal mak. Tapi selepas kita minta izin dia kata tak apa, pergi buat kopi dulu kat mak. Tu kata kita ni kena main peranan bila duduk di tengah. Kena berterus terang. Tetapi bila kita ambil satu pendekatan payahlah, anu suruh buat kopi, ni panggil. Mana satu nak pergi. Itu yang jadi kita dalam masalah sebab kita nak berjaga hati orang. Menyebabkan kita jadi berbelah bahagi. Jadi kena bagi tahu, kena ada sikap berterus terang. Okey, mungkin ibu nanti kata, hang lebihkan suami, dengar sangat cakap suami. Itu suami, itu kewajipan yang wajib kita taat. Tapi kita ni dekat suami kita berani, dekat ibu kita tak berani. Itu silapnya kita. Silapnya kita. Kita kena tengok atas perintah apa. Tengok perintah dia dulu. Kalau rasa yang perintah si ibu tu tak berapa penting, boleh kita tangguhkan dulu, maka dahulukan suami. Kalau kata ibu nak kecil hati, tu tak pulang lah. Kan sebab kita manusia, sebab kekurangan. Memang kita tak boleh nak memenuhi semua keinginan. Dalam kita duduk di tengah-tengah ni, itu dilema seorang anak dan seorang isteri. Memang kita akui. Tapi ketika ni kita kena tengok atas perintah, atas suruhan tuntutan tu. Yang mana yang lebih penting? Kalau lama kita dah sakit nak mati dah. Kami kata jangan pi. Kita bagi tahu kepada suami, mohon keizinan begini. Terus api. Dalam Islam dia kata jangan pi. Jangan pi. Tapi tengok suami tu sejauh mana ketaatan dia pada Allah. Kalau dia pun tak taat ke Allah, dia pun berdengung tentang mana kita nak pergi jalan mak kita tak bagi. Masa ketika ni kita boleh melanggar sedikit peraturannya. Okey Mirana. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ada lagi?
Habis nah? Habis insyaAllah saya sudah dulu nah. Esok kita kembali kepada hadis Qudsi insyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat. اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih.